Alright, Assalamualaikum. Selamat datang untuk anda semua yang sedang menyaksikan video terbaru daripada APHD Channel. Sudah pasti anda tertanya-tanya apa benda yang APHD Channel sedang tampilkan. Ini adalah satu konten yang luar kebiasaan yang APHD tampilkan. Kalau anda sebelum ini ada lihat, kita lebih dokumentari yang bersifat infografik, motion graphic. So hari ini kita tampil dengan satu segmen ataupun cabang ilmu yang baru. Kita bawakan satu tajuk ataupun satu segmen yang dipanggil APHD Podcast. Apa yang kita buat di APHD Podcast ini adalah kita akan lakukan perbincangan dua hala di antara saya dengan tetamu ini tentang isu-isu ataupun tajuk-tajuk semasa ataupun tajuk yang berkenaan genre yang ditampilkan oleh APHD channel sendiri. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan membawakan satu lagi isu ataupun satu lagi tajuk yang sudah pasti menarik tentang tidak jauh, hanya di utara Malaysia saja, sebuah negara yang dipanggil negara Thailand. Sudah pasti pada 14 Mei yang lepas mereka melakukan satu pilihan raya umum yang akhirnya keputusannya agak menunjukkan movement yang cukup besar. Jadi tapi sebelum itu, sebelum kita memulakan podcast atau perbincangan ini, saya ingin membawakan bahawa podcast ini dibawakan khas oleh Sania Express. Dapatkan tiket perjalanan anda ke Pantai Timur, Utara dan Selatan hanya di Sania Express. Boleh dapatkan tiket anda di terminal-terminal utama di Malaysia. Untuk maklumat boleh layari www.saniaexpress.com ataupun Facebook mereka facebook.com/saniaexpress. Jadi untuk teruskan bersama dengan APHD Podcast, jom let's go. Alright, kembali lagi ke APHD Podcast dan hari ini kita ada tetamu yang cukup istimewa, Encik Nizam Muhammad, penganalisis Selatan Thailand. Orang yang saya jumpa pada pertemuan yang pertama cukup saya terkejut sebenarnya sebab dengar kata dia boleh bercakap Siam. Boleh tak Encik Nizam Muhammad kenalkan diri dalam bahasa Siam sikit? โอเคยังไงก็สวัสดีครับสำหรับผู้ชมทางช่องของ APHD ชื่อผมนิซามมูฮัมหมัดนะครับso saya kata okey kepada penonton APHD nama saya Nizam Muhammad. Kalau dalam kalau saya duduk sama-sama grup orang Thailand, kadang dia susah nak sebut perkataan Nizam sebab dia bahasa Thailand tak ada huruf Z. Oh, okay. Jadi kalau dieja dia jadi Nisam. Jadi tak berapa seronok. Lain kali saya ambil Saiful depan tu, jadi nama depan saya Naipu, PHU. Oh. Maksud dia Pu tu dia nama common bagi panggilan lelaki untuk orang Thailand lah, yang bawa maksud macam gunung, bukit. Jadi kalau falsafah orang sana, kalau orang yang nama Naipu ni dia kata macam nak bagi gagah seteguh bukit dan gunung lah. Alright, okay. Untuk hari ini alhamdulillah kita ada Encik Nizam Muhammad ke studio kita. Jadi untuk kita membincangkan isu pilihan raya yang berlaku pada 14 Mei yang lepas, kita nampak ada satu gerakan yang cukup besar yang dilakukan of course daripada Move Forward Party. Satu keputusan yang cukup mengejutkan atau bagaimana? Boleh Encik Nizam ceritakan sedikit bagaimana permulaannya, bagaimana towards the pilihan raya itu, adakah keputusan itu dijangka begitu? Kalau ikutkan academician, penganalisis tempatan, ramai yang tidak menjangkakan bahawa Move Forward Party, pimpinan Pita Lim Rat akan dapat seat yang sebesar gitu. Bahkan kalau ikut Setiausaha Agung Parti Move Forward sendiri, Chai Tawhat Tulaton ada menyatakan bahawa target mereka maksimum sebelum PRU tu hanya 70 kursi sahaja. Okay. Sebabkan parti di blok demokrasi yang sama, iaitu Parti Pertai yang merupakan proksi, saya boleh katakan sebagai proksi, daripada Taksin. Bahkan mereka mencalonkan anak Taksin sendiri, iaitu nama nickname dia Ung Ing, nama penuh dia Petong Tan Chinawat. Jadi kalau ikutkan dari sudut kempen dan juga analisis, menjangkakan Pertai Parti ni akan menang besar. Bahkan mereka sendiri kempen dengan kempen Pertai Landslide. Kan? Sebab performance mereka dalam 2 PRU terakhir, bahkan kalau boleh saya undur balik pun dalam
4 PRU terakhir mereka menang majoriti. Tetapi kali ini walaupun masih lagi berada pada tempat kedua, tetapi mereka sendiri mengakui bahawa strategi mereka salah menyebabkan mereka tewas. Mereka sendiri mengaku bahawa mereka tewas. Jadi persoalan besar kenapa gelombang ini bermula, sedangkan betul. Move Forward Party ni ialah parti yang baru ditubuhkan sekitar 5 hingga 6 tahun sahaja. Berusia sangat muda. Kita kena undur balik kepada sebab utama rakyat memilih Move Forward Party ialah kerana rakyat sudah bosan dengan sistem kudeta. Okey. Apa maksud kudeta? Kalau boleh Cik Nizam terangkan sedikit. Kudeta ni apa sebenarnya? Okey. Kudeta yang dimaksudkan ni ialah kerana kalau kita tengok daripada sejarah Thailand, kudeta ni ialah apabila tentera membuat rampasan kuasa. Bahkan sepanjang sejarah moden Thailand, sebanyak 13 kali rampasan kuasa dilakukan. Dan apabila rampasan kuasa dilakukan, dia mula mencari, dia rampas kuasa dulu dan kemudian baru mencari sebab. Okey, kenapa tiba-tiba nak rampas kuasa itu, ini dan sebagainya. Sebelum cerita tentang rampasan kuasa dan alasan yang saya sebutkan tadi, kita kena tengok kepada kalau tengok daripada tempoh 25 tahun kebelakangan ini, kita dapat lihat kecenderungan rakyat lebih kepada parti yang berproksikan Thaksin Shinawatra. Apa yang menyebabkan Thaksin ni istimewa sangat? Sebelum ini, pilihan rakyat Thailand menyaksikan tak pernah ada mana-mana parti yang menang secara simple majority. Biasanya akan berlaku perkongsian kuasa dan mengamalkan politik lama, iaitu parti mana dapat seat banyak, kita dapat kementerian grade A, peruntukan banyak, senang untuk nak macam tebus balik modal politik yang diturunkan itu ini dan sebagainya. Adakah dia sama dengan Malaysia yang ada kerajaan perpaduan sekarang ini buat pertama kalinya? Adakah sama seperti itu untuk mereka tak dapat simple majority tapi mereka mengambil parti-parti itu untuk bergabung di blok yang sama ke macam mana? Konteks mungkin berbeza sebab kalau dalam konteks kalau secara surface macam sama, iaitu gabungan parti itu parti ini, bahkan dapat menyaksikan geng yang sebelum ni duk gaduh-gaduh sebelum pilihan raya tiba-tiba bila masuk pilihan raya ke meja rundingan. Cuma berbeza dalam konteks Malaysia ini, setelah rundingan tak jumpa jalan penyelesaian dan kemudiannya di situlah yang di-Pertuan Agong akan interfere dan menyebabkan berlaku perbincangan tertubuhnya kerajaan selepas perbincangan dengan Majlis Haja Melayu. Tetapi dekat sana dia sudah jadi satu normal dalam tradisi politik mereka bila parti yang menang secara tidaklah kata majoriti tetapi dengan undi tertinggi, dengan seat parlimen yang banyak, mereka diberikan hak untuk nak tubuhkan kerajaan. Tidak digazetkan dalam perundangan tetapi dia kira adab dalam demokrasi lah. Jadi itu yang sentiasa berlaku. Tapi tapi sepanjang rekod sejarah Thailand ni juga, sebelum kewujudan Parti Thai Rak Thai ni, biasanya apa yang berlaku, kerajaan tu tak kekal lama. Dia dekat Thailand 1 penggal 4 tahun. Dan uniknya sistem parliamentary dia, dia tetapkan dalam kalendar 1 tahun ada satu tarikh khusus untuk perbahasan undi tidak percaya. Kalau macam kita ni kena usul dekat speaker. Betul. Tapi dekat sana dia memang ada satu tarikh khusus setiap tahun. Dan dalam setiap tahun tu tak semestinya nak usul undi tidak percaya kepada Perdana Menteri, tetapi usul undi tidak percaya kepada menteri-menteri tertentu pun boleh. Boleh juga. So itu yang menyebabkan, let's say lah kata usulnya ialah tidak percaya terhadap, contohlah kata Menteri Pendidikan, kan, ialah
Antara sejarahnya ialah kerana penyelewengan tanah hutan simpan itu ini dan sebagainya lah. Dan kalau ikutkan usul undi tidak percaya itu melibatkan menteri itu sahaja. Okey. Tetapi Perdana Menteri pada waktu itu mengambil langkah gentleman untuk undur diri. Itu yang menyebabkan sebelum kewujudan Parti Teratai, Parlimen Thailand tak pernah menyaksikan mana-mana pemerintahan dapat perintah secara genap penggal. Oh, okey. So ada dua faktor. Tak pernah ada simple majority yang didominasi oleh satu parti. Yang keduanya ialah tidak pernah ada pemerintahan yang genap penggal. Okey. Tapi Parti Teratai ni keunikan dia ialah sebab Taksin ni dia polis dan kemudiannya dia keluar daripada polis dan terjun dalam bidang korporat. Dia buat bisnes Shin Corporation pada waktu tu syarikat telekomunikasi. Dari lebih pada dealing handphone dan juga buat rangkaian telefon. Jadi pada waktu tu Taksin dia bukan tak pernah join parti lain, tapi dia penat sebab biasanya nature politik dekat Thailand ni siapa dapat kautim dengan mafia setempat, jadi pergi serah diri. Jadi mafia ni pun akan pergi promote dekat orang-orang tempatan. Macam you help me, I help you macam tu lah. So tak ada perang politik disebabkan dengan idea. Jadi dia separate diri, tubuh Parti Teratai. Antara fakta yang menarik tentang usul undi tidak percaya tu, pernah ada sekali dalam sejarah usul berkenaan dengan usul tidak percaya terhadap Perdana Menteri Ban Han selepas Acha. Usulnya bukan penyelewengan. Usulnya bukan kerana tata kelola yang salah, tetapi usulnya ialah kerana Encik Ban Han ni tidak pure Thailand. Oh, okey. Dan tapi bila kerja dia buat okey. Kerja dia buat tak ada masalah. Tapi bila buat usul dan pengundian dia sesi tu Isnin hingga Khamis ialah perbahasan. Okey, kenapa menteri ni atau Perdana Menteri ni tidak boleh dipercayai. Jadi ada soal jawab, hari Jumaat buang undi. Percaya ataupun tidak. Tapi dalam 4 tahun tu hanya sekali saja. Dah bukan, setahun sekali. Setahun sekali. Oh, okey. Alright. Jadi dia sistem yang unik. So bila usul Encik Ban Han ni yang kata tidak pure Thailand dan kemudiannya buat pengundian, menang. Maksudnya majoriti ahli parlimen percaya. Tapi langkah gentleman yang dia ambil ialah dia letak jawatan dan bubar parlimen. Oh, pelik. Okey. So bubar parlimen maksudnya pilihan raya perlu dilakukan. Pilihan raya perlu dilakukan. Okey, tanpa menunggu 4 tahun Tanpa menunggu 4 tahun tu. Alright. Okey. Bila Taksin Shinawatra tubuh Parti Teratai, daripada situ dia memperkenalkan sistem politik pada waktu tu, politik baru yang menjual idea dan manifesto. Dan pada waktu tu kalau ikutkan tak ada nama besar pun dalam Parti Teratai. Dari sudut politik Thailand menamakan politician yang menang sebagai ahli, sebagai sosok ni maksudnya kalau penuh dia Sapa Putera Sadon ataupun ahli parlimen kan. Dia panggil sosok Nokleh, maksudnya baru sangat. Baru sangat, orang pun tak kenal. Tapi manifesto satu. Yang kedua, Taksin ni unik dia berjaya buat kempen politik branding. Kan? Sebab dia base dari, dia bukan fully ahli parlimen, dia bukan fully politician dulu. Dia businessman. Dan dia kata dia boleh lead Shin Corp daripada tak ada apa-apa sampai bilion punya aset syarikat ataupun kita kata keuntungan dan sebagainya. Jadi daripada situ dia boleh gain trust pengundi. Dan pilihan raya pada waktu tu saya tak pasti tahun, Taksin ataupun Parti Teratai menjadi satu-satunya parti pertama yang menang secara simple majority. Jadi pecah dominasi. Kalau sebelum tu memang tak ada. Tak ada parti yang boleh menang secara simple majority. Dan kemahiran Taksin ni ialah dia berjaya tarik konglomerat dan teknokrat untuk bantu dia. Jadi
antara yang saya kira manifesto yang unik pada zaman tu yang sampai sekarang rakyat Thailand masih lagi puji ialah dana kampung. Maksudnya kerajaan suntik dana kepada kampung tu untuk dia boleh mandiri, boleh buat bisnes dan sebagainya. Kalau dalam Malaysia kita ada satu daerah satu industri. Tapi satu daerah satu industri tu datang kemudian. Thailand buat dulu. Dia istilah dia one tambun one product dalam bahasa Inggeris. One tambun one product maksudnya satu daerah satu produk. Cuma dia komersial sungguh-sungguh lah. Dia komersial macam menetapkan polisi bahawa market-market besar kena jual. Kena ada space khusus untuk produk-produk lokal. Kan? Yang menyebabkan, saya ambil contoh perubahan yang drastik ialah masyarakat-masyarakat di utara Thailand biasanya terkenal dengan di utara Thailand terkenal dengan kawasan perladangan fin, dadah, segitiga emas yang jadi kawasan untuk pengedaran dadah dan sebagainya. Tapi bila One Tambun One Product datang, mulalah tukar daripada tanam fin kepada tanam teh ataupun buah-buahan musim sejuk, kan? Yang menyebabkan ada antara mereka yang berjaya bebas daripada rantaian dadah. Dalam keadaan kerajaan bagi dana 100%. Tak ada, bukan pinjaman, bagi seketul. Dan program tu berjaya? Dan program tu berjaya yang menyebabkan Thai Ratai dapat memerintah genap penggal. 2 rekod dah ni pecah. Menang secara simple majority dan menjadi kerajaan genap penggal. So bila masuk penggal kedua, Thaksin dia start kempen 4 tahun repair, 4 tahun bina. Sebab waktu Thaksin memerintah tu waktu selepas daripada krisis ekonomi 97-98. Jadi dia boleh bangkit lebih awal. Dan kalau kita tengok Thaksin, ada ketika tertentu khususnya pada penggal kedua, Thaksin ni populariti dia semakin rendah. Okay. Tapi kemahiran dia ialah pengurusan krisis. Contohnya pada waktu tu ada sesama burung. Apa yang Thaksin buat? Thaksin buat siaran langsung TV, Menteri Kabinet duduk sebaris makan ayam goreng. Jadi confident rakyat mula ni. Itu satu. Lepas tu yang rakyat rasa tu lawak lah. Tak. Kalau kita rasa macam apa hal kau tiba-tiba nak live dekat TV semata-mata nak makan ayam goreng. Tapi itu dia dapat gain confident bahawa Thailand bebas daripada sesama burung. Kan? Dan kiranya industri haiwan ternakan ayam telur bangkit balik setelah masa tu dekat 3-6 bulan jugalah yang industri tu collapse. Ataupun pengurusan konflik lain ataupun pengurusan krisis yang lain, bila waktu tsunami Thaksin arahkan semua menteri kabinet dia tak payah kerja dekat Bangkok, tapi letak pusat operasi dekat Phuket. Nak menyatakan keyakinan dia tu. Nak menyatakan keyakinan dia. Dalam masa yang sama dia dapat daripada populariti yang turun boleh menang balik. Boleh naik balik. Cumanya kudeta tu bermula apabila wujudnya geng baju kuning yang menyebabkan Thaksin ditumbangkan. Apa maksud geng baju kuning? Geng baju kuning ni dia geng yang saya boleh katakan geng yang memanipulasi royalis, memanipulasi institusi raja-raja. Kisah dia macam ni. Waktu tu King Bhumibol, saya istilahkan Raja 9 lah kan. King Bhumibol Raja 9 dia bertahta selama 60 tahun. Jadi dia nak buat majlis. Majlis meraikan. Jadi nak buat majlis meraikan raja tu, dalam waktu pintu utama masuk tu kan, sebelum raja duk tunggu dekat balai Rong Seri. Jadi kalau kita anjur program kan, raja ni duduk dekat dalam ni lah, ni kira apa ni acara kemuncak finale. Tapi kita sebagai orang penganjur, kita akan sambut div-div kehormat. Jadi dalam kes ni penganjurnya ialah kerajaan Thailand dan Perdana Menteri lah yang akan sambut delegasi luar negara, raja-raja sebagainya kan.
Cuma image yang dilihat oleh pembangkang Thailand pada waktu itu ialah Taksin cuba untuk nak terkedepan berbanding dengan raja. Padahal itu protokol biasa kot kalau kita anjur program kan. Betul. Let's say lah kalau kita anjur program dengan, contohlah dengan YB kan. YB tukar rasmi. Takkan YB nak sambut tetamu. Betul lah. Kita lah organizer lah. Kita organizer lah yang sambut tetamu. Tapi image tu dimanipulasi, dijual kata macam Taksin ni nak overrule raja. Nak menunjuk-nunjuk dekat ketua delegasi luar negara. Laku pula tu hujah tu. Maksudnya diterima oleh semua orang. Oleh orang-orang. Dan gerakan baju kuning ni lah yang kalau ikutkan kalau bagi negara demokrasi biasa, kalau krisis demonstrasi sebegitu rupa kan, menekan mana-mana kerajaan layak untuk ada beberapa cara. Pertama, ajak pihak pembangkang dialog, ataupun kalau tekanan tu kuat sangat, bubar parlimen. Tapi tim baju kuning yang diketuai oleh Sontik Lim Tong Kun ni lah, nak saya sebut beberapa nama. Sontik ni dia bagi tahu kata, mana askar dah kena mari rapah kuasa dah ni. Dan kemuncak dia yang menyebabkan kudeta pada waktu tu ialah Taksin ada tugasan pergi ke PBB. Tapi dalam perjalanan tu Taksin dapat hidu dah. Itu yang menyebabkan bila sampai je dekat New York, dia sempat, saya ingat lagi sebab walaupun saya duduk kat Kelantan pada waktu tu, tapi saya tonton TV Thailand. Dekat Kelantan Terengganu tu boleh nampak lagi signal TV Thailand. Jadi tiba-tiba tengah tengok berita sukan kan. Pam, signal potong. Lepas tu Taksin macam emergency. Dia makan emergency. Lepas tu Taksin bagi ucapan yang mana didedahkan kemudian bahawa Taksin rekod ucapan tu atas plane. So bila sampai New York dia hantar. So bila hantar, tapi ucapan tu disiarkan sekejap je. Memang Taksin ada sebut kata minta rakyat untuk terus kekal dengan kerajaan demokrasi. Pam, potong. Askar time tu ketua kudeta, kalau nickname dia orang panggil dia Big Bang sebab dia Muslim. Nama dia General Sontik Bunyarat Clean. So dia buat rampasan kuasa, tapi tak bagi tahu kata apa sebab. Cuma rampasan kuasa kali tu melihatkan yang pihak tentera tak ready. Sebab satu, tak ada alasan kenapa nak buat rampasan kuasa. Yang keduanya, di hujung siaran langsung tu, tiba-tiba mereka angkat tangan pasal kami mohon maaf atas segala kesulitan yang berlaku. Maksudnya tentera tiba-tiba kami memohon maaf atas kesulitan yang berlaku. Minta maaf dengan penonton. Maksudnya mereka dah lakukan rampasan kuasa. Mereka dah dia biar kalau ikutkan prosedur dan undang-undang Thailand, sebenarnya buat rampasan kuasa ni dikira sebagai pengkhianat negara. Kalau ikutkan undang-undang memang dihukum gantung sampai mati. Tapi biasa tentera akan pergi minta dengan raja dan kemudiannya prepare dekri khas dan mereka diberikan pengampunan khas dulu sebelum buat rampasan. Jadi bila dapat rampasan tu, maka untuk nak completekan rampasan selain daripada hijack premis-premis kerajaan, akan pergi ke TV station untuk nak umumkan. Sebab tu yang saya tengok Taksin cakap, tiba-tiba kat naik yang lain pula. Lepas walaupun kita kanak-kanak, tapi kita flashback balik dan kita tengok balik rakaman-rakaman lama, kita macam kita cuba kaji balik. Biasa kalau kita nak buat satu, kita kena ada sebab dan musabah kan. Sebab yang munasabah. Tapi tiba-tiba kita terpaksa buat rampasan kuasa untuk melihat negara stabil. Lepas tu tiba-tiba kami mohon maaf atas segala kesulitan yang bakal berlaku. Bakal, dia bukan berlaku lagi. Dia bakal berlaku tu dia minta maaf siap-siap. Dia minta maaf siap-siap. Lepas tu siap kiranya macam sebut betul macam tunduk macam mohon maaf. Kita macam baik. Dan selang beberapa hari kemudian barulah tuduhan pecah amanah
timbul. Baru tuduhan rasuah timbul. Baru alasan tu baru ada. Pada mulanya tak ada alasan pun. Tak ada alasan pun. Tapi kalau kata tekanan yang dilakukan oleh geng baju kuning. Geng baju kuning dengan ketua kudeta ni nama sama, surname je lain. Yang ni geng baju kuning Sontik juga. Tapi Sontik Lim Tong Kun. Yang ni Sontik juga. General Sontik Buya Rat Kelin. Jadi tapi tak ada berkaitan pun. Cumanya geng baju kuning memang dalam salah satu demonstrasi memang dia mention tentera duduk mana. Jadi bila kudeta, undang-undang khas diguna pakai. Okay. Jadi kita fast forward dalam tempoh tu dalam tempoh tu buat pilihan raya sekali lagi dan Parti Tai Rak Tai diharamkan. Parti Tai Rak Tai diharamkan. Jadi dia buat parti kalau bahasa Thailand dia panggil Phalang Prachachon, maksudnya People Powers Party. Okey. Dan kemudiannya melantik Semak Suntarawit jadi presiden parti. Okey, kecerdikan kempen politik ni yang kita nak share. Logo dua parti ni walaupun Tai Rak Tai diubah, tetapi logo parti baru memang orang tengok orang tahu dah. Ada persamaan. Belang warna fontnya, lepas tu belang bendera Thailand dekat tengahnya. So menyebabkan parti ni menang lagi. Tapi salah satu yang selain daripada branding dari sudut logo, satu lagi Cogan kata kan. Okay. Cogan kata pada waktu tu kempennya ialah bahasa Inggerisnya ataupun bahasa Malaysia, Taksin fikir parti ni buat. Jadi orang tahulah. Jadi sebab Taksin 2 kali pilihan raya melalui Parti Tai Rak Tai, dia boleh menang. Kali pertama simple majority, kali kedua tu boleh two-third. Jadi bila bubar parti ni, bubar parti ni, tubuh parti baru, menang two-third majority juga. Walaupun dengan rapasan kuasa yang dilakukan tu. Walaupun dah rapah kuasa, dah tukar perlembagaan. Tapi kan dia orang dah dedahkan banyak benda between Taksin punya pemerintahan tu. Dia pendedahan tu dia jadi tak solid. Bahkan ada kes-kes tertentu yang dibuat keputusan dekat peringkat mahkamah tu didapati Taksin tak bersalah. Cuma masa tu yang lamanya, keputusan tu ambil masa 5 tahun 7 tahun barulah. Kira rakyat Thailand memang suka Taksin lah pada waktu itu. Okay. Cuma Taksin ni dia ada titik hitam dia tentang isu selatan Thailand. Okay. Yang ni kita simpan dulu, dulu. Alright. So bila tukar parti baru dah menang lagi, tim baju kuning tak puas hati lagi. Tapi di peringkat awal mereka cuba nak mendakwa Semak Suntarawit ni dengan kesalahan mengambil gaji daripada dana kerajaan selain daripada gaji Perdana Menteri. Yang tu kalau perlu mendengar pada waktu tu salah. Dan Mr. Semak ni dia ada rancangan TV dekat dalam stesen TV kerajaan. Nama rancangan TV dia tak kempen politik pun. Rancangan TV dia ialah rancangan TV masakan. Tapi dia buat sebelum dia masuk politik lagi, sebab dia dulu bekas pensyarah. Jadi kesalahan yang menyebabkan dia tu digugurkan dari Perdana Menteri tu bunyi macam kelakar, buat rancangan TV masakan. Tapi in detailnya ialah dia dah dapat gaji Perdana Menteri. Lepas tu dia buat job luar. Dia buat rancangan memasak. Imagine lah kalau tiba-tiba politician Malaysia ada Khairul Aming. Macam tu lah kan. Tapi dia bukan dia bayangkan macam PMX tu ada rancangan masakan. Lebih kurang lah. Tapi setepatnya Mak Sabu lah. Itu boleh. Itu tak ada masalah. Itu mana boleh masak pun. Dia memang boleh masak. Okay. Jadi kesnya ialah dia terima dana awam sebab job luar tu dia ada syarikat. Tapi dalam rancangan tu dia tak cakap politik, dia tidak mempengaruhi ni. Tapi dia macam
soft marketing juga tu. Adakah Tak juga. awak rasa macam tu? Tak juga sebab nama rancangan dia kalau bahasa Thailand Chimpai Bon Pai. Maksudnya sambil rasa sambil membawang. Dia membawang isu umum je. Oh, okey. Dia membawa isu umum je macam contoh kalau dekat Bangkok ada masalah motor tak nak pergi U-turn dekat jalan raya U-turn, jadi di U-turn dekat kaki lima. Dia beripik benda tu je. Isu-isu awam lah. Isu-isu awam je. Okay, ataupun macam banjir tak nampak proses parit air bersurut ke apa ke. Jadi itu je. Okay. Dan bila dia digulingkan dengan kes mahkamah, maka datanglah lantik Perdana Menteri lain, menantu Taksin. Okay. Nama dia Somchai Wongsawan. Kita jarang tengok Perdana Menteri tak masuk office. Ini Perdana Menteri tempohnya agak singkat. Jadi Perdana Menteri 8 hari je. Lepas tu jadi Perdana Menteri yang tak boleh masuk pejabat Perdana Menteri. Kenapa? Sebab pejabat Perdana Menteri geng baju kuning demonstrasi likung. Dalam tempoh 8 hari tu. Dalam tempoh 8 hari lalah kali majoriti berkurang. So parti yang dapat tubuh kerajaan secara bukan melalui pilihan raya, kalau ikut masyarakat Thailand dia panggil tubuh kerajaan dekat dalam kem tentera. Okay. Sebab tentera nak rapah kuasa tak nak. So bincang dekat dalam kem. So Parti Demokratik melalui Apisit. So kalau orang Malaysia susah nak sebut nama dia ni. Apisit Wechachiwa. Saya cuba Apisit Wechachiwa. Apisit Wat Ciwa. kalau bahasa kalau tulisan Rumi kita selalu baca Apisit Vejajiva. Okey, Apisit Vejajiva. Okey. So dalam pemerintahan Apisit tu berlaku demonstrasi geng baju merah. Okey, Allah. So geng baju merah ni ialah geng yang nak mempertahankan demokrasi. Thailand dia kan suka main colour, kuning, merah. Pada waktu tu saya ingat saya pakai jersey Kelantan pergi naik kereta api, orang pun tengok lain macam. Let's say lah kata itu baru selatan Thailand. Kalau kata belah-belah Bangkok tu, contoh game game EPL kan. Siapa yang tim apa yang pakai baju kuning? Dulu Leeds United pakai jersey warna, kalau away game dia pakai warna kuning. Yes, betul. Manchester United dengan Leeds ni dia ada Red Roses clash. Kan? Jadi nak pergi tonton bola MU ataupun MU lawan Liverpool, tim mana pakai baju merah nak pergi tonton tak senang hati. Crucial pada waktu tu, perang colour tu. Kan? Dia pun boleh pilih side lah. Adakah merah dengan kuning tu ada maksud dia? Merah tu memperjuangkan apa? Kuning tu dia kuning, dia kata nak mempertahankan institusi kerajaan raja. Sebab kembali kepada alasan kenapa Taksin digulingkan. Sebabkan dia jadi organizer yang dilihat macam dia nak overrule the king. Alright. Kalau merah tu dia kiranya macam sebab salah satu warna dekat dalam parti pro Taksin ni warna merah. Jadi geng baju merah ni minta supaya PM Apisit ni letak jawatan dan FRU Thailand pada waktu tu menggunakan peluru hidup. Dan ada jumlah yang meninggal dunia dan sebagainya lah, yang mana sampai sekarang masih lagi dituntut terhadap kematian diorang ni. Fast forward, parti yang For People Party ni, yang PM-nya buat rancangan masakan ni kena dibubarkan, dan tubuh parti baru jadilah Parti Pertai yang ada sekarang. Yang proksi Taksin. Pada waktu tu mempertaruhkan Jinglak Cenawat, adik kepada Taksin. Dia memang pakai adik-beradik untuk menandakan dia adalah dia sebab pada masyarakat Thailand pada waktu itu yang mempercayai bahawa Taksin dah buktikan. Sebab ada PM yang sebelum ni krisis ekonomi lah apalah. Tapi bila Taksin berjaya bangkit, lepas tu macam polisi satu daerah satu industri. Kalau kata dulu sebelum Klinik Kesihatan Malaysia ni ada polisi bayar RM1 masuk, Thailand pernah buat 30 bat rawat semua penyakit. Waktu tu saya ingat waris saya lah, kalau kata pergi sekadar nak
nak ambil cuti ke apa kan, untuk cek sakit kepala ataupun cek pernafasan biasa pun, kos rawatan tu jatuh dekat ratus-ratus baht juga. Okay. Jadi dia tukar jadi 30 baht rawat 30 semua penyakit. baht bersamaan dengan RM3. RM3 lah pada waktu tu. Jadi kos tu reduce banyak. Maksudnya pergi hospital pun 30 baht. Sakit patah tangan 30 Seperti baht. hospital kerajaan. Hospital kerajaan lah. Tapi maksudnya kalau rawatan tu patah tangan, jantung, Yes. is RM30. 30 baht. 30 baht. Okay. Itu yang menyebabkan orang branding Taksin tu laku. Tapi Ataupun partinya menjual agenda yang sama setiap kali parti baru ditubuhkan. Adakah? setiap kali ditubuhkan dia agenda membangunkan ekonomi sebab bila kudeta negara asing susah nak percaya dari sudut nak deal bisnes itu ini dan sebagainya. Jadi dia polisinya ialah cuba nak bangkitkan balik ekonomi tu. Okay. Jadi adalah polisi baru difikirkan. Dan pada waktu tu surname ialah sebab guna adik Taksin, surname Shinawat tu masih lagi laku. Okay. So kita kira pilihan raya 2 kali Taksin menang simple majority. Tukar branding baru menang lagi. Yingluck menang lagi. Disebabkan branding tu. Tapi ialah daripada awal-awal tu pun dia ambil teknokrat untuk bantu jadi menteri dan sebagainya. Jadi mereka ada trust. Tapi ada pula tuduhan lain. Ini kita nak kembali kepada kenapa Move Forward Party boleh menang. Yes. Ialah geng baju merah ataupun parti Taksin dilihat compromise dengan pihak tentera. Dan ada beberapa sistem yang mengakar dalam negara tu, diorang tak nak sentuh. Sistem-sistem yang bermasalah lah. Yang kemudiannya adik Yingluck pun tak lama. Cuma pada waktu tu macam kita sebutkan tadi, kalau ada masalah apa-apa dalam negara, kita akan settle rundingan ataupun bubar parlimen. Adik Yingluck bubar parlimen. Okay. Cuma kita tengok tadi 4 kali pilihan raya, pembangkang kalah. Okay. So bubar parlimen pada waktu tu, pembangkang yang demonstrasi tutup airport itu ini, tutup shutdown Bangkok, tak merasakan bahawa pilihan raya ialah jalan penyelesaian. Walaupun nampak populariti dan kehadiran tu ramai, tapi sebenarnya depa tahu depa akan tewas. Depa tahu akan tewas sebab dia ada satu istilah di Thailand berkenaan dengan situasi ni, dia panggil song Nakara Prashathipattai ataupun kita kena letak subtitle. Kita kena letak subtitle. Tapi saya akan bagi tahu dalam bahasa Melayu lah. Song Nakara Prashathipattai ni maksudnya 2 standard demokrasi. Okay. Dia dalam kataan tu dia sebut, dia ulah, academician banyak ulah, dia sebut kata orang luar bandar tubuh kerajaan. Orang tengah bandar bubar kerajaan. Orang luar bandar, sebab kursi dekat Bangkok ni sikit, tapi suara orang Bangkok didengari kan. Orang luar Bangkok kursinya banyak. Kan. Sebab itu kata macam parti proksi Taksin ni banyak didominasi di pantai timur Thailand. Ingat Kelantan saja ada pantai timur. Ingat Malaysia aja ada pantai timur. Pantai timur Thailand. So geng baju merah kuat di pantai timur Thailand, kuat di utara. Okay. Kan, yang mana kalau kita tengok peta Thailand tu dia macam ayam Kentucky sikit. Yes. Peha ayam tapi ada isi lebih sikit tu. Kita Malaysia kaki dia. Malaysia macam kaki dia kan. So sit di pantai timur, sit di utara. Di Thailand dia tak ada barat. Yes, betul. Tapi ada je kan pantai barat tu tak dipanggil pantai barat. Dia tak panggil barat, dia tak panggil barat negara. Oh, okey. Sebab wilayahnya sikit, so dia gabung dekat zon central. Okey, faham. Jadi itu yang menyebabkan dia rasa macam kalau pilihan raya confirm kalah lagi. Kan? So dia mencari solusi lain. Okay. Jadi bila buat rampasan kuat, jadi bila Yingluck bubar parlimen dan rasa macam
bubar parlimen pilihan raya pun akan tewas walaupun populariti Yingluck ni dah turun sebenarnya. Yes. Okay. Jadi demonstrasi dibuat lama lagi. So yang dibuat lama tu ialah untuk nak panggil tentera keluar. So kudeta ni bila tentera masuk, satu dia guna dekri khusus. Yang kedua dia guna undang-undang yang arahan ketua kudeta tu lebih kuat berbanding dengan undang-undang yang lain. Okay. Yingluck bubar, tak nak pilihan raya. General Prayut Chan Ocha rampas kuasa. Rampas kuasa dan dia cakap kata dia nak reform. So bila nak reform tu, masalah dia tubuh Suruhanjaya Pinda Perlembagaan. So Suruhanjaya ni dah siapkan draft dah. Dan bentang dah. Tiba-tiba keluar daripada Dewan bentang umum letak jawatan. Siapa? Ketua Pesuruhjaya. Maaf. Ketua Pesuruhjaya tu letak jawatan. Wartawan tanya kenapa? Wartawan jawab, orang tu nak duduk lama lagi. Kuasa ni dia wangi dah harum. Jadi bila pindah dan 4 ataupun 5 tahun pertama tu dia lantik ahli Dewan Senat. Okay. Dan sepanjang 5 tahun tu dia menggunakan Akta 44. Akta 44 macam saya sebut tadi lah. Kalau bercanggah dengan apa yang ada dalam perundangan tu, kuasa Perdana Menteri lebih besar daripada ni. Jadi sepanjang tempoh tu rakyat ataupun gerakan pelajar yang mohon untuk wujudkan pilihan raya balik, mereka ditahan dan digunakan Akta 44, ditahan tanpa bicara. Okay. Dan kerana itulah ada satu parti baru ditubuhkan 4 ataupun 5 tahun lepas yang dikatakan Future Forward Party. So Future Forward Party ditubuhkan yang mana mengumpul aktivis-aktivis yang bukan daripada parti politik, aktivis-aktivis mahasiswa yang cuba desak supaya adakan pilihan raya tapi ditahan itu ini dan sebagainya. Mereka ini ialah teras utama. Dan keunikan mereka kerana pengurus presiden parti Future Forward tu Thanathorn, nama dia Thanathorn Cenderung Rengkit. Dia ni ialah chairman kepada company Thai Summit. Main business dia ialah buat spare part untuk kereta-kereta. Dan deal dia terbesar ialah dia wujudkan spare part kereta-kereta Tesla. Kira ngam dengan ni lah. Dengan apa ni? Astaghfirullahalazim. Elon Musk. So dia ni pun sebenarnya aktivis pelajar juga. Dan dia pun pernah join geng baju kuning. Tapi bila sampai satu masa dia berundur. Bila dia join geng baju merah, sampai satu masa dia rasa macam ekstrim sangat. Saya lupa nak bagi tahu salah satu punca kenapa Yingluck didesak untuk letak jawatan. Kerana time tu Yingluck dia propose satu draft pengampunan diraja. Yang mana pengampunan diraja tu dilihat supaya mengampunkan abahnya. Tapi dalam draft yang lain dia ada, tapi dalam draft yang sama dia ada sebut juga macam kes Perdana Menteri Abhizik tu yang geng baju merah buat demonstrasi dan FRU guna peluru hidup. So dia nak tu supaya set zero balik. So dia ni dah join baju kuning pun dia rasa macam ada dah pergi ke ekstrim sangat, dia keluar. Bila dia join baju merah pun dia rasa ekstrim sangat pun dia keluar. Jadi dia tubuh Move Forward Party. Parti Partai yang proksi Taksin ni masih lagi nak kekalkan dengan polisi pengampunan. Tapi dia rasa Move Forward ni bukan Move Forward pula, Future Forward. Merasakan bahawa itu tak selesai masalah. Sebab last kali orang yang terbunuh, mana pengadilan dia? Ada yang
doktor-doktor jururawat pun tertembak sama waktu tu. Kan? Jadi itu yang dia lihat bahawa parti Partai ni tidak selesaikan masalah sampai ke akar tunjang. So dia kata apa yang dia nak propose ialah bawa kes ke muka pengadilan yang seadil-adilnya dan hentikan rantaian kudeta. Kan? Pada waktu 4 tahun lepas tu dia dapat dalam 70 kursi. Oh, dia dah tanding dulu. Dia dah bertanding dulu. Dan kemudiannya Mahkamah Perundangan membubarkan parti ni. Disebabkan Alasannya agak kelakar. Kerana logo parti tu ada kaitan dengan Illuminati. Tu salah satu dakwaan. Sebab dia piramid terbalik. Oh, okey. Segitiga terbalik macam tu. Okey. So ingat Illuminati ni orang agama Islam je ke? Yang apa campur biar. Kan. Okay. So dibubarkan dan kemudiannya rebrand menjadi Move Forward. Okey. So bila Move Forward, polisinya sama. Kan? Manakala Partai dia memperkenalkan idea untuk pulihkan ekonomi, Move Forward memperkenalkan idea supaya reform betul-betul. Ataupun apa-apa isu yang tak selesai daripada akar tunjang kena bagi selesai habis. Okay. Itu yang menyebabkan pilihan raya baru ni antara isu yang berlaku ialah kalaulah kata majoriti tak cukup. Adakah nak bekerjasama dengan parti pro kudeta? Oh, okey. Pada awalnya sebelum pilihan raya memang dia bercakap dia pakai tentang kudeta ni kan. Sepanjang penggal lepas tentang habis-habisan habis-habisan sungguh. Okey. Kan? Tapi pilihan raya pada 4 tahun lepas parti pro Taksin Partai ni menang tapi tak sampai simple majority. Tu the first time ever daripada 5 edisi pilihan raya. Masuk edisi kelima ni popular tapi berkurang. So berkurang. Sebelum pilihan raya 4 tahun lepas kan ada perkara yang unik sikit lah pada sebelum pilihan raya 4 tahun lepas. Ini ialah kali pertama yang parti Partai tak dapat simple majority. Kan? Yang menyebabkan kena gabung. Tapi ada sipir yang menarik. Pihak kudeta dia tubuh parti nomini ataupun parti proksi yang memang pro kudeta. Sebelum wujudkan pilihan raya tu dia bubar akta senator. Kalau biasa kitanya macam senator ni ialah tukang filter undang-undang yang datang daripada ahli parlimen. Yes, betul. Kan? Kalau kata okey bagus lulus untuk next stage. Kalau tak bagus return balik ke parlimen. Tapi dekat Thailand pada waktu tu dia pindah undang-undang supaya senator boleh lantik Perdana Menteri. Oh, okey. Senator boleh lantik Perdana Menteri. Dan siapa yang lantik senator? Perdana Menteri lah. Perdana Menteri kudeta tu. Perdana Menteri kudeta tu lantik senator. So apa mekanisme dia? Siapa yang jadi senator tu kita cerita lain kali. Yang ni memang ada unik dia. Sebab ada beberapa senator, saya bagi tahu sikit lah sebelum kita nak sambung pada masa akan datang. Senator ni antaranya ialah adik-beradik ahli keluarga tim yang buat rampasan kuasa. Oh, daripada kudeta juga. Daripada kudeta juga. Okey, faham. Alright. Okey, kita akan sambung podcast kita ini ke episod yang seterusnya insya-Allah. So kita jumpa lagi ke next episode. Jangan lupa tekan butang like, tekan butang subscribe dan komen di bawah tentang feedback anda. Terima kasih untuk Cik Nizam. Insya-Allah kita akan sambung lagi selepas ini. Assalamualaikum.